Yang kalau kita lihat sekarang ni kita dah laksanakan iaitu untuk PKPB seluruh negara dan kawasan-kawasan yang lokaliti yang tinggi kita akan temkokan kawasan tersebut. Jadi penilaian risiko sentiasa dijalankan di setiap negeri melihat kepada bagaimana kita boleh mengesan kes-kes yang meningkat di satu-satu lokaliti. Kalau lokaliti dikenal pasti, kita akan lihat sama ada kita perlu menjalankan temko ke tidak. Tapi kalau lokaliti itulah dikawal, contohnya kalau kita lihat kluster Sofi, kawasan dia dikawal, jadi tak perlu kita temkokan kawasan tersebut. Dan juga kluster Cergas, iaitu melibatkan kilang dan pekerja kilang, jadi kita dapat kawal di kawasan tersebut, jadi tak perlu kita jalankan. Dan kita berbincang dengan majikan dan melihat kepada bagaimana kita boleh laksanakannya, cemar, nyakuman, saringan dan juga kes-kes yang terdedah pada kes positif diasingkan dan sebagainya. Ini tindakan kita. Tapi ialah kebimbangan kita kalau kita lihat sekarang ni, iaitu di Lembah Kelang dengan Negeri Sembilan, kes makin bertambah. Dan ini lebih pada negeri Sabah. Jadi kita dalam tempoh kita perlu mempertingkatkan lagi aktiviti iaitu pengesanan aktif dan juga yang kita bimbangkan ialah kepadatan penduduk yang tinggi dan juga pergerakan penduduk daripada satu kawasan ke satu kawasan. Jadi kawalan contohnya negeri Sabah, kalau negeri Sabah ialah zon merah, setiap individu yang keluar dari negeri Sabah sama ada ke Labuan ataupun ke Sarawak ataupun ke Semenanjung, kita akan jalankan saringan dan juga kita pastikan mereka keluar masuk ni terkawal. Tapi sekarang ni kalau kita lihat zon merah di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, kita tak dapat mengawal 6 juta orang keluar masuk di Lembah Kelang. Ini yang kebimbangan kita. Dan apabila mereka dijangkiti ataupun ada membawa virus, kalau mereka ke zon-zon yang hijau, contohnya balik Kelantan, balik ke Perlis, mungkin dia akan membawa jangkitan tersebut. Ini yang kita bimbangkan. Jadi kita laksanakan PKPB, iaitu kita melihat pada membataskan untuk merentas sempadan negeri, dan juga kalau negeri Sarawak kita lihat sempadan daerah, kita kawal sempadan daerah. Inilah sebab kita melaksanakan CMCO ataupun PKPB. Walaupun zon lain, contoh sekarang ini kita lihat Melaka dan Johor, walaupun kes tak meningkat di situ, tindakan kita ialah tindakan awal. Kebimbangan kita ialah daripada Negeri Sembilan mungkin akan merentas negeri ke Melaka dan juga ke Johor. Jadi ini kita lihat sekarang ini tindakan kita setakat kita menjalankan aktiviti kita, kita dapat mengurangkan zon-zon yang menjadi daripada hijau kepada kuning dan juga jingga dan merah. Dan kita lihat sekarang ni di negeri Kedah contohnya, memang satu ketika dulu negeri Kedah jangkitan dan kluster-kluster dia ada banyak kluster-kluster di negeri Kedah. Tetapi sekarang ni zon merah pun dah kurang dah di negeri Kedah. Jadi kita lihat ada 2-3 kawasan yang semakin jadi kuning. Tapi kebimbangan kita ialah apabila di negeri Pulau Pinang contohnya, zon merah, di beberapa kilang yang terlibat di negeri Pulau Pinang, pekerja-pekerja ini duduk di Kulim contohnya. Jadi setiap hari ada pergerakan penduduk daripada satu negeri ke satu negeri yang lain. Jadi jangkitan mungkin berlaku. Jadi hari ini kita laksanakan CMCO hanya melihat kepada sektor sosial, pelajaran dan juga sektor sukan. Tetapi sektor ekonomi masih ada pergerakan. Jadi walau begitu pun kita cuba kurangkan pergerakan penduduk daripada satu negeri ke negeri yang lain, satu daerah ke daerah yang lain. Walaupun tak 100%, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat kurangkan aktiviti sosial, contohnya perkahwinan dan sebagainya, dan juga daripada satu negeri ke negeri yang lain. Contoh, kalau kita lihat kluster Baki di Kuching, iaitu ada aktiviti pernikahan dan sebagainya. Tapi ada individu yang balik pada kluster tersebut ke negeri Perak, dan negeri Perak pun ada kluster Baki. Jangkitan berlaku di situ.
Sekarang ni jangkitan virus tu ada dalam komuniti. Jangkitan berlaku di sekolah, di tempat kerja, di kilang, di pusat perubatan dan sebagainya. Inilah kita lihat bagaimana kita dapat membendung jangkitan COVID-19 ni sebelum dia merebak dengan lebih dahsyat lagi kalau di luar kawalan kita. Inilah sebab kita lihat pada tempoh, walaupun tempoh yang kita laksanakan ialah CMCO yang kita laksanakan ialah 4 minggu, tetapi kita akan lihat selepas 2 minggu kalau perkembangan di negeri-negeri yang telah kita kenal pasti, contohnya Kedah, Perak, Melaka dan Johor ada perkembangan baik, mungkin kita akan tamatkan lebih awal lagi. Tapi sebagaimana saya katakan, kita tak dapat menghalang pergerakan penduduk ataupun individu daripada satu zon ke satu zon, satu negeri ke satu negeri. Inilah kebimbangan kita. Kawalan akan dijalankan. Setakat ini kita akan lihat dengan lebih teliti lagi bagaimana kita boleh tambah baik pengesanan aktif kita. Mungkin kita akan jalan, contohnya di negeri Kelantan sekarang ni, mereka yang pulang ke negeri Kelantan daripada Lembah Kelang contohnya, diwajibkan untuk memakai gelang iaitu wristband yang warna kuning, warna jingga ialah kalau mereka terpaksa kuarantin untuk tempoh 14 hari di rumah, dan warna hijau kalau mereka ada urusan perniagaan dan sebagainya untuk hadir ke urusan perniagaan sahaja untuk mesyuarat tersebut dan tak dibenarkan untuk atau melawat tempat-tempat yang lain.